Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 3. Okey. Jadi ini adalah kelas yang ketiga sebenarnya. Video yang kedua yang cikgu buatkan untuk kamu, kelas tahun 3 Wahbah. Cikgu harap kamu dah melihat, dah menonton video yang sebelum ini, video yang telah cikgu buat untuk kamu sebelum ini, dan cuba kamu dengarkan elok. Kalau tak faham, kamu ulang-ulang sehingga kamu faham. Dan kalau masih juga tidak faham, tak ada masalah, kamu boleh WhatsApp cikgu dan tanya cikgu. Okey, jadi kita sekarang berada dalam kekangan. Okey, kita tak boleh bersemuka. Cikgu pun tak pernah jumpa kamu lagi secara bersemuka di dalam kelas. Mungkin di luar kelas selalu kita jumpa, ataupun juga ada masuk secara untuk menggantikan guru yang tak hadir dan sebagainya. Tapi cikgu tidak pernah lagi mengajar kamu secara formal untuk mata pelajaran sains. Jadi tahun ini agak special lah, kita belajar di dalam bentuk video di alam maya dan sebagainya. Jadi tak ada masalah lah itu. Okey, itu semua hanyalah ujian yang kita perlu hadapi. Okey, belajar tak belajar tak ada masalah, di mana pun kamu boleh belajar. Okey, dunia kamu, persekiran kamu adalah bilik darjah kamu. Okey, tambah-tambah untuk pelajaran sains ni. Jadi pelajaran sains ni sangat-sangatlah berdekatan dengan diri kita. Kamu boleh melibatkan semua prinsip-prinsip, kemahiran-kemahiran, konsep-konsep yang kamu telah belajar dalam sains dengan apa yang ada di persekitaran kita. Okey, bagaimana cikgu dah ajar kamu tentang kemahiran saintifik, berfikir secara sains, betul? Kita dah belajar kemahiran proses sains, bagaimana kita perlu memerhati. Jadi ada banyak benda ada di keliling kita yang kita boleh perhatikan. Kalau dulu kita hanya perhatikan secara sambil lewat, sekarang kita dah kita boleh berfikir secara saintifik. Kita perlu menggunakan semua daya kita untuk memerhatikan sesuatu benda. Okey, bila kita dah perhatikan, kita boleh catatkan di mana-mana buku dan sebagainya. Jadi itulah sebagai satu kau punya latihan harian yang kamu boleh buat untuk menajamkan lagi kemahiran berfikir kamu, kemahiran berfikir secara saintifik. Jadi kamu telah pun mempelajari beberapa kemahiran dalam kemahiran proses sains. Jadi yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, dan sekarang yang ketiga cikgu akan masuk kepada tajuk mengukur dan menggunakan nombor. Ini adalah salah satu kemahiran yang perlu ada dalam mempelajari mata pelajaran sains lah. Kiralah pada sekolah rendah atau sekolah menengah, benda yang kamu belajar ini akan diguna pakai sehingga akhir hayat lah. Bukan setakat di tingkatan 5 dan sekolah menengah saja, tapi kamu boleh gunakan sehingga ke akhir hayat. Jadi kemahiran mengukur dan menggunakan nombor ini ada juga dipelajari dalam mata pelajaran matematik. Jadi matematik dan sains ni dia macam adik-beradik lah, sangat dekat. Jadi matematik pun ada salah satu cabang sains, ya, yang kerana kamu menggunakan nombor dalam membuktikan sesuatu perkara. Okey, menggunakan kaedah nombor. Okey, jadi untuk tajuk yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Kita dah memerhati, kita dah mengelas, kita boleh mengukur dan menggunakan nombor. Jadi apakah dia yang kita katakan tadi? Mengukur dan menggunakan nombor ni, apakah maksud dia? Apakah definisi dia? Okey, jadi mengukur menggunakan nombor ni, dia adalah satu pemerhatian. Kita dah belajar tentang pemerhatian, kan? Cikgu dah cakap warna merah, saiz buku tu besar dan sebagainya. Okey, buku ini nipis. Itu secara subjektif. Ada yang kita boleh terima, ada juga yang kita tidak boleh terima apabila dia hanya sekadar satu pendapat atau pandangan. Contohnya buku ni cantik, dia hanyalah pandangan atau pendapat orang yang melihat. Okey, jadi kecantikan tu terletak pada orang yang melihatnya. Jadi untuk lebih tepat, kita membuat pemerhatian menggunakan pengukuran. Sebab itulah ada tajuk mengukur ni, mengukur dan menggunakan nombor ini. Okey, bila kita memerhati, kita membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit yang piawai. Okey, kita buat pemerhatian, buat pemerhatian, gunakan alat dan unit piawai.
Okey, itu adalah kemahiran yang kita akan belajar. Kemahiran ketiga yang kita belajar iaitu kita buat pemerhatian. Ini satu tajuk lain pemerhatian, tetapi dalam tajuk ni pemerhatian menggunakan nombor. Dia menggunakan alat yang sesuai. Dan yang ketiga, unit yang sesuai. Okey, dipanggil alat piawai dan unit piawai. Apakah yang dimaksudkan dengan unit piawai ni? Okey, unit piawai. Unit yang mana ianya diguna pakai, diterima oleh mana-mana ahli saintis di seluruh dunia. Okey, mana-mana ahli saintis di seluruh dunia, mana-mana orang pun menggunakan unit ini. Okey, walaupun kata mereka ada unit yang lain, tetapi unit yang bila kita cakap unit piawai, unit itu juga boleh dipakai di negara mereka sebab ianya telah diselaraskan di mana-mana. Kalau cikgu kata berat dia 1 kilogram, di mana-mana pun berat dia 1 kilogram, sama berat dia. Sama. Sebab kita dah ada satu standard, kata 1 kilogram tu berat dia macam mana, jadi di mana-mana tempat 1 kilogram, macam itulah berat dia. Okey, kalau kata panjang 20 cm, di negara lain panjang 20 cm pun sama saja. Jadi kalau dia dah ada jarak tertentu untuk 20 cm tu. Jadi kalau kita pergi mana-mana kita sebut tu, kita boleh guna unit tu di mana-mana, tak ada masalah. Jadi sebab itu kita kena tahu apakah unit yang piawai. Ada juga unit yang diguna pakai di kawasan-kawasan setempat saja, mungkin di negara kita saja, ataupun unit yang mana diguna pakai di tempat-tempat tertentu sahaja, atau unit yang kita dah guna lama tapi di negara lain orang tak pakai. Okey, ada yang unit yang tidak piawai seperti kalau kat tempat kita ni, kalau ukuran kita pakai jengkal, hasta, depa, langkah, itu adalah satu unit untuk panjang, tetapi ianya tidak seragam. Apabila unit tu bukan unit piawai, salah satu masalahnya dia tidak seragam. Okey, satu jengkal dewasa dengan satu jengkal kanak-kanak, dia tidak sama panjang. Betul. Jadi dia tidak boleh diguna pakai. Kalau cikgu cakap okey, saiz dia mesti satu jengkal. Bila cikgu minta kamu bawa barang yang kertas yang panjang yang satu jengkal, dia akan menjadi banyak berbagai saiz yang berbeza bila kamu bawa nanti. Sebab saiz tangan kamu tidak sama. Yang cikgu nak saiz jengkal, saiz cikgu yang sejengkal. Jadi bila kita bandingkan memang tak sama lah. Kerana dianya tidak seragam. Dan kalau cikgu pergi kat mana-mana negara yang tidak menggunakan jengkal, cikgu tahu sejengkal, dia pun tak faham apa maksud sejengkal tu. Saiz sejengkal. Secupak. Okey, kalau zaman dulu masa dia guna lagi digunakan masa dia gunakan sepenanak nasi. Tu dia macam mana sepenanak nasi tu. Okey, orang zaman dulu sebut bila tanak nasi tu kita masak nasi tu. Tapi orang kita istilah yang betul dia tak boleh kata masak. Nasi tidak dimasak, nasi ditanak. Maksudnya kita bawa air, dia akan jadi nasi yang dah beras tu, kita dah bawa air, kita basuh bawa air, kita atas api masak, dia akan nasi yang boleh dimakan. Itu kita pakai tanak nasi. Jadi sepenanak nasi itu hanya untuk menggambarkan berapa lama jugalah nak masak nasi tu. Tapi taklah lama seperti mana sepurnama. Sepurnama zaman dulu sebulan lah. Daripada bulan penuh, bulan purnama, dia akan kurang dia jadi bulan sabit, sehinggalah sampai anak bulan dia hilang, nampak gelap saja bulan tu. Sampai satu masa dia akan keluar balik sabit, dia akan jadi bulan separa, bulan sebagainya, sampai satu masa dia akan kembali bulan penuh. Itulah bulan purnama. Okey, daripada bulan purnama sebelum tu sehingga bulan purnama yang sekarang tu dah jadi dipanggil satu purnama. Kalau satu purnama tu lamalah. Lalunya nak ceritakan kalau dia pergi ke mana-mana tu jarak dia sepurnama. Dia berjalan kaki sepurnama. Jauh tu berjalan kaki sepurnama. Zaman dulu tidak ada motosikal, kapal terbang, mungkin menggunakan haiwan. Sepurnama lama. Okey, sepenanak nasi tu taklah lama mana. Tapi dia tak berbeza lah untuk orang lain. Jadi kita tak boleh pakai lah. Orang putih kita, okey, sepenanak nasi. Mampu dia tak faham. Okey. Itu maksudnya unit piawai.
Alat piawai pun ada alat-alat yang digunakan pakai di seluruh dunia, dia menggunakan alat-alat yang sama. Kita boleh pakai alat tu di mana-mana pun. Itu alat yang piawai. Okey. Itu istilah baru, definisi lah. Definisi mengukur dan menggunakan nombor. Okey, dia adalah satu pemerhatian. Kita nak mengukur ni sebenarnya kita mencatatkan satu pemerhatian apa yang berlaku pada yang dalam gambar tu ataupun dalam kejadian tu, apa yang berlaku. Maksudnya kita nak ambil pemerhatian tu tapi menggunakan nombor dengan alat dan unit yang piawai. Okey. Jadi dalam buku teks kamu diberi contoh bagaimana mengukur masa larian. Dan untuk mengukur masa larian kita menggunakan alat dia jam randik. Kamu boleh lihat dalam ni ya, jam randik dan langkah-langkah penggunaan jam randik. Okey, jam randik tu selalunya dia ada sekurang-kurangnya lah dua butang. Okey, kebanyakan yang ada dia ada 3, kiri kanan dan atas. Okey. Bagaimanakah langkah-langkah penggunaannya? Jadi yang pertama tekan butang yang sebelah yang kita pegang belah kanan lah, kita pegang yang hujung tu belah kiri lah. Kiri kita. Okey. Butang belah kiri adalah untuk set kepada bacaan sifar. Kadang-kadang kamu terima satu jam randik, dia ada nombor yang bukan sifar. Jadi untuk set semula, kita tekan yang hujung sebelah kiri. Okey, tekan hujung sebelah kiri. Langkah kedua, bila kita nak mulakan bacaan, okey, kalau kata pertandingan lah. Bila pertandingan tu mula saja, whistle ditiup, kita tekan yang sebelah kanan. Sebelah sini lah. Okey, ini kita set semula kosong, kita mula tekan yang belah kanan kita. Okey, butang yang sebelah kanan untuk memulakan jam randik tersebut. Jadi jam randik tu akan mula bergerak nombor dia. Apabila habis tamat saja, dia katakan pelari yang kamu dah ambil untuk mengambil bacaan seorang pelari, kan pelari yang pertama. Okey, kamu ditugaskan untuk mengambil masa larian pelari pertama. Okey, jadi pelari pertama tu melintasi saja mana-mana bahagian anggota badan dia melintasi garis penamat, kamu pun tekan. Tekan yang mana? Tekan sebelah ni, jari ni. Iaitu sebelah kanan kita. Okey, tekan sekali lagi. Mula pun tekan belah kanan, berhenti pun tekan kanan. Masa tu akan berhenti. Dia akan bergerak dengan laju 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita tekan, dia akan berhenti di situ. Freeze di situ. Okey, dia beku di situ. Jadi bolehlah kita baca berapakah bacaan yang ada kat situ. Okey. Okey, dia ada 2 bahagian yang selalunya dipisahkan dengan 2 titik. 2 titik. Jadi kamu akan dapatkan bacaan belah sini minit, belah sini saat. Okey, minit dan saat. Kalau ini kita 1 minit 20 saat. Okey, sebelah kiri minit, sebelah kanan saat. Dia ada satu lagi nombor sebelah kiri ni. Kiri je. Ini mili saat. Okey, kurang daripada 1 saat. Dia kurang daripada 1 saat. Jadi masa kita menggunakan format 60-60 lah. Setiap 60 mili saat ni akan bertukar menjadi 1 minit. Setiap 60 saat ini, dia dah bergerak sampai nombor 60 saat, dia akan naik kepada 1 minit. Okey, apabila sampai sini 1 minit, 60 minit, dia akan masuk 1 jam. Tapi dalam jam randik kamu tak ada 1 jam ni. Jadi dia sampai minit saja. Yang ini kita gunakan format 60-60. Okey, yang satu format yang telah lama digunakan pakai. Okey, kalau mengikut sejarahnya lah. Sejarahnya dia digunakan sejak zaman siapa nama dia? Raja Nebuchadnezzar nama dia kot. Kalau cikgu tak silap lah. Okey, dia dah gunakan Raja Nebuchadnezzar. Dia dah mencipta penggunaan format 60-60. 60-60 ni kita gunakan dalam masa, dalam sudut. Jadi raja dia memang dia raja yang sangat bijak. Tapi masalah untuk orang yang bijak ni pun dia ada masalah juga. Selalunya kalau kita baca sirah mana-mana pun, apabila terlampau macam itulah, terlampau bijak, dia menjadi seorang yang sangat-sangat ingkar kepada Allah. Okey, ingkar kepada Allah, dia melawan, dia tidak mempercayai Allah, malah dia mencabar Tuhan lah, mencabar Allah. Okey, dan dia mati dalam keadaan yang sangat-sangat hina lah. Bila Allah hanya hantar dia
hantarkan tentera nyamuk. Kan dia mati disebabkan oleh nyamuk. Jadi sekuat-kuat dia, sebijak-bijak dia, sebesar-besar negara dia, tentera dia yang ramai, dia kalah dengan nyamuk. Okey, hanya seekor nyamuk, bukan sebanyak-banyak nyamuk. Okey, sebab dalam peperangan itu dia boleh okey, dia cabar Allah untuk berperang. Allah hantar nyamuk saja untuk menentang dia. Dan dia berjaya melarikan diri dalam peperangan tersebut. Dan salah seekor nyamuk tu masuk ke dalam kepala dia, masuk melalui hidung, masuk ke dalam kepala dia. Dan dia menderita banyak lama lah. Banyak hari dia menderita, tapi dia masih juga tidak insaf-insaf. Dan akhirnya dia mati kerana dia hentuk kepala dia. Dia tak tahan sangat nyamuk tu berada dalam kepala dia, dia hentuk kepala dan dia mati kerana hentakan kepala disebabkan oleh gangguan nyamuk tersebut. Okey, jadi ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita dapat semuanya datang daripada Allah dan bukannya datang daripada kita sendiri. Jadi kalau kamu tu pandai, bijak dan sebagainya, jadi ingatlah ia adalah hanya pinjaman Allah semata-mata. Baik. Jadi itu adalah langkah-langkah penggunaan jam randik. Dalam mengukur, dia bukan setakat kita boleh mengukur masa, kita juga ada unit yang lain, kita ada mengukur panjang. Okey, mengukur panjang. Ini yang selalu kita gunakan dalam sains, selalu kita mengambil masa dan mengukur panjang. Okey, jarak panjang ni jarak. Okey, apa maksud panjang? Dia adalah jarak antara satu titik ke titik yang lain. Ini ada satu titik, satu benda lah, hujung benda tu kita letakkan satu titik permulaan, dan hujung satu lagi benda tu, katakan meja, hujung meja tu kita ambil satu titik tamat lah. Maka jarak antara titik ni dengan jarak dengan titik ni, ini dipanggil panjang. Bila kata apa panjang lah, itulah panjang dah. Jarak antara kedua-dua titik. Kalau tadi masa adalah dia adalah tempoh antara dua ketika. Ketika tu satu ketika. Mana juga nak cakap satu ketika Satu kejadian macam kejadian cikgu sedang memegang cerimata. Jadi ketika cikgu memegang cerimata, sehingga cikgu letakkan tangan ke bawah, berapakah tempohnya? Jadi masa dari sini ke sini tak sampai pun 1 saat cikgu. Jadi itulah masa, tempoh antara dua ketika ataupun dua kejadian. Kalau kejadian yang agak panjang, agak lama tu lagi senanglah kita tengok kan. Jarak antara contohnya daripada matahari terbit sehinggalah matahari terbenam. Jadi itu masa lah. Itu masa nak puasa tu lah, matahari terbenam kan. Okey, jadi itu adalah apakah istilah masa. Ini adalah untuk panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik. Contohnya cikgu bagikan satu titik di sini, satu titik di sini. Jadi kita nak ukur. Nak ukur dia punya panjang, jarak antara dua titik tersebut. Cik ya. Sebab ada orang komplain tak nampak. Dalam video cikgu dia kata tak nampak tulisan cikgu. Sama ada tulisan cikgu kecil atau cikgu besar tu cikgu tak pastilah. Tapi yang cikgu besar tu, cikgu agak pastilah besar lah juga. Tapi tulisan tu, kalau tak nampak tu, cikgu tak boleh nak tolong sangat lah. Kamu tengok, cubalah. Kamu fahamkan apa yang cikgu cakap. Sebab ni, cikgu nak tulis di screen pun, cikgu tak erti nak buat kan. Jadi cikgu tulis kat sini lah, senang. Okay. Ada titik besar ni. Jadi jarak antara dua titik ni dipanggil panjang. Bila kita nak letakkan pembaris, okey, ni satu pembaris. Ni pembaris yang juga ada kat rumah ni, cikgu cari tadi. Okey, nampak tak? Atas. Okey, dia ada dua color kat sini. Ada yang jernih macam ni, ada yang warna biru ke purple ni. Baik. Yang ini dia jarak, dia ada garis-garis panjang, garis-garis pendek, garis panjang, garis pendek. Okey, garis yang panjang antara garis panjang dan garis panjang ni dia agak besar ni. Ini 1 inci. 1 inci. Dia adalah 1 unit, tetapi kita tak gunakan unit ni. Untuk unit piawai yang kita gunakan dalam sains, kita menggunakan ni dia. Kamu akan tengok kat sini dia ada tulis cm. Cm tu maksudnya sentimeter. Jadi kita akan menggunakan unit sentimeter sebagai unit piawai kita. Untuk mengukur, kita tak ambil inci tadi lah. Inci dia agak, kalau kamu pasti dia agak besar ni.
Untuk cm, jarak antara garis panjang yang pertama dengan garis panjang yang kedua tu agak besar. Antara 0 dengan 1 dia macam ni lah. Tu 1 cm. Kalau 1 inci dia agak besar macam ni. 1 cm macam tu. Okey. Jadi kamu kena letakkan yang bertulis garis panjang yang kosong tu pada garisan yang pertama. Okey, garisan yang pertama. Kemudian kita baca pada titik garisan pula titik yang pertama. Pada titik yang kedua, kita tengok apakah nombor yang berada pada titik yang kedua. Kalau dia tunjuk dekat 12, maksudnya 12 cm. Kalau dia duduk di antara 11 bukan, 12 tidak. Dia duduk tengah-tengah. Maksudnya 11,5. Baik, jadi kamu dah tahu macam mana nak ukur. Okey, kamu letakkan pada nilai sifar. Okey, nilai sifar kamu letakkan pada titik pertama dan kamu perhatikan pada hujung titik yang kedua tu apakah nombor yang ada. Okey. Jadi kalau kamu punya pembaris yang tidak mempunyai sifar, katakan pembaris kamu telah patah. Okey, katakan patah sampai nombor 2. Jadi kamu mulakan dengan nombor 2. Katakan berhenti di 10. Jadi jarak dia bukan 10. Jarak dia kita perlu 10 tolak dengan 2. Maka dia hanya 8 cm. Tapi sekiranya kamu mula dengan sifar, di mana-mana saja dia berhenti, katakan 11, maka 11. Kalau 12, 12. Kalau di tengah-tengah, 11,5. Okey, itu satu. Yang kedua, kedudukan mata. Pertama, kamu mula dengan sifar. Yang kedua, kedudukan mata. Bagaimana kamu melihat dari di mana kedudukan mata kita apabila melihat pembaris tersebut. Jadi mata patutnya berada betul-betul dengan sifar. Kita tak boleh ukur dan kita lihat dari sebelah tepi ataupun dari sebelah hujung sini. Kita letak, okey, ini sifar, kita letak sini, maka bacaan kita mungkin akan lari. Jadi kita kena letak betul-betul dengan tengah dengan kedudukan mata. Okey. Jadi muka surat 7 kamu ada sedikit aktiviti mari uji menggunakan jam randik digital. Jadi jam randik kemungkinan besar tak ada lah kat rumah kamu kan. Jadi apa yang mungkin kamu boleh gunakan, kamu gunakan function ataupun apps yang ada pada telefon. Pada telefon pintar kamu boleh gunakan. Yang tu memang sangat mudah lah. Kamu hanya tekan saja. Tidak menggunakan kanan dan kiri. Tapi kalau yang sebetulnya kamu perlu tahulah bagaimana penggunaan jam randik menggunakan tangan jam randik yang sebenar tu lah. Okey. Set belah kiri, mula sebelah kanan. Berhenti pun sebelah kanan. Set belah kiri, mula sebelah kanan, berhenti pun sebelah kanan. Okey. Tapi kamu dalam jam kamu pakai telefon tak ada masalah lah. Kamu memerlukan jam randik digital, pensel, pembaris kereta mainan, klik kertas dan guli. Okey. Ukur panjang pensel dan klik kertas menggunakan alat pengukur yang sesuai dengan teknik yang betul. Okey, apakah yang kita guna pakai? Sama ada kita guna pembaris ke jam randik. Jam randik untuk apa? Untuk masa. Untuk baris untuk panjang. Jadi untuk mengukur panjang pensel dan klik kertas, kita menggunakan pembaris. Kemudian teknik yang betul, macam mana letakkan hujung tu, macam mana kedudukan mata. Seterusnya, tolak kereta mainan di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Daripada mula bergerak, tekan, dan dia berhenti, kita tekan semula menggunakan jari yang sebelah kanan. Golekkan guli di atas lantai dan ukur masa pergerakannya sehingga berhenti. Sama juga masa kita menggunakan jam randik. Dan rekodkan bacaan angka 1 hingga 3 dengan unit yang betul dalam jadual A. Macam ni. Okey, jadual A ni jadual A. Ini aktiviti ni kamu boleh buat di rumah lah. Okey, dengan bantuan ibu bapa kamu ataupun kamu boleh buat sendiri, mudah saja. Okey, hanya kamu perlu mahir untuk mengukur, belajar untuk mengukur masa dan panjang. Okey, soalan sedikit, soalan kebat di bawah ni, kemahiran berfikir. Bolehkah ukuran panjang digunakan untuk mengukur masa? Mengapa? Okey. Jadi kita balik kepada istilah tadi, masa. Masa adalah tempoh antara dua ketika. Okey. Ukuran panjang untuk ambil jarak antara dua titik. Jadi boleh kita ambil jarak masa, jarak titik antara masa tu. Boleh tak? Okey. Jadi yang tu kamu fikirlah. Sama ada boleh ke tak boleh. Okey. Tu hendak kamu fikir sendiri untuk secara lebih
lebih mendalam lah, memikir kaitan dia antara dua-dua ukuran tadi, adakah ukuran itu boleh digunakan dalam ukuran satu lagi. Okey, menggunakan istilah-istilah yang cikgu bagi, definisi-definisi yang cikgu bagi tadi, boleh tak diguna pakai untuk satu lagi ukuran. Jadi gunakan kamu punya pemikiran kamu yang logik untuk kamu mendapatkan jawapan. Jadi sekian saja untuk tajuk mengukur dan menggunakan nombor. Okey, untuk latihan dia, kamu ada buku aktiviti yang telah dibekalkan kepada kamu seperti yang kamu dah ambil. Okey, dia punya latihan kamu lihat pada muka surat 4 dan 5. Okey, 4 dan 5. Ya, muka surat 4 macam ni. Muka surat 5 yang ini. Okey, sini alat pengukuran dan juga unit piawai. Jawapannya kamu boleh ambil di atas ni lah. Okey, kita ambil alat benda yang kita gunakan unit dia punya ukuran dia. Baik, yang belakang ni sama, kita ukur, dia ada garis-garis dia. Okey, menggunakan pembaris, gunakan pembaris untuk mendapatkan bacaan dan isi di bahagian jadual. Okey. Jadi apakah alat yang digunakan? Nak guna jam randik ke atau nak guna pembaris? Masuk kat sini. Mengapa kamu menggunakan alat tersebut? Masukkan juga jawapan di bawah. Okey, sekian saja untuk kali ini. Kita akan sambung pada tajuk inference. Okey, sekian, terima kasih.